Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita pada hari ini, yang menyampaikan kita dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kita kekuatan untuk beramal, dan yang paling penting Allah terima amalan kita yang menyebabkan kita dipermudahkan masuk syurga, dan dengan amalan tersebut dengan rahmat Allah juga kita dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf atas teknikal masalah, wallahu alam bisawab, ya, disebabkan internet kita problem ke apa ke tak tahu, tapi cubaan sampai kejap ni lah, dan insyaallah ala kulli hal kita teruskan pelajaran kita yang berikutnya. Yang masih lagi kita bicarakan pelajaran kita dalam bab dalam kitab Al-Jami', syarah kita Al-Jami' yang dikarangkan oleh pensyarahnya bernama Abdullah bin Rahman Al-Bassam dari kitab Bulughul Maram Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kesemua yang menyampaikan risalah Rasulullah SAW melalui penulisan dan penerangan dan pendengar. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tajuk pada hari ini, waspada dari tindakan zalim. Waspada dari tindakan zalim, yang mana kita telah membahaskan tentang kedudukan zulumat, kegelapan di mahsyar. Kita telah membicarakan yang berkaitan dengan kegelapan di mahsyar, dan ianya merupakan kegelapan yang menakutkan. Kegelapan yang berada di mahsyar bermula kita untuk melintasi titian sirat itu, ya, ia telah membawa satu perkara yang menggerunkan. Kita tidak tahu kedudukan kita, adakah kita mampu untuk melintasi titian sirat ataupun tidak. Pada pelajaran yang lepas telah kita terangkan ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan kegelapan di titian sirat ataupun kegelapan di suatu tempat sebelum kita berangkat melalui titian sirat. Kenapa manusia teringin sangat melalui titian sirat? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya tidak ada siapa pun kalau boleh melalui titian sirat, tetapi ianya satu perkara yang mesti dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, maka terpaksa kita lalui. Seperti mana yang kita hadapi sekarang, tidak ada siapa yang boleh mengatakan dia nak lari daripada kematian. Kematian tetap akan muncul. Ataupun mereka yang telah sampai pada hari tua, tak ada siapa yang nak kedudukan di hari tua, tetapi terpaksa kita lalui. Kerana perjalanan hidup begitu kedudukannya, tetapi kesudahannya adalah mati. Begitu juga dalam bab titian sirat ini adalah satu tempat perjalanan yang menggerunkan. Tak ada siapa yang inginkan, tetapi disebabkan ia adalah syarat untuk masuk ke syurga. Ia adalah syarat untuk masuk ke syurga, mesti melalui titian sirat. Tak boleh, tak ada jalan shortcut. Itu sahaja jalan yang terpaksa kita lalui untuk memasuki syurga. Oleh kerana itu, pada hari kita berada di kawasan yang digelapkan, ya, tidak ada cahaya melainkan cahaya-cahaya yang telah kita terangkan pada pelajaran yang lepas, maka dalam keadaan yang begitu, satu suara mengatakan, wahai kamu semua, ataupun lebih kurang maksudnya nak menceritakan, suara itu mengatakan di sebalik sana ada syurga, maka pergilah. Di sana, di sebalik sana ada syurga, maka pergilah. Yang mengisyaratkan suasana yang begitu terpaksa dihadapi oleh semua manusia yang beriman, nak tak nak kena lalui. Nak tak nak mereka terpaksa lalui tempat tersebut. Ya, kerana apa? Di sana ada syurga. Orang munafik bergegas untuk nak pergi ke sana dan mendapatkan cahaya, tetapi tidak dapat. Kedudukan mereka adalah kedudukan penipu. Kedudukan mereka adalah kedudukan yang Allah hinakan mereka. Di saat-saat akhir, tiba-tiba mereka tidak dimasukkan ke dalam syurga. Penginayaan, ya, disebabkan dosa-dosa mereka di bumi, ya, mereka menipu Allah. Yukhadi'un Allah.
wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah dan mereka tidak menipu melainkan diri mereka sendiri. Jadi Allah tipukan mereka di sana, ya, Allah kenakan mereka di sana, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka, hanya orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, pastikan akidah kita bersih, tidak ada unsur syirik di dalamnya. Kerana titian sirat memerlukan akidah yang bersih. Titian sirat adalah memerlukan cahaya untuk dilalui, tidak ada cahaya melainkan melalui akidah yang bersih. Oleh kerana itu manusia-manusia yang telah mendengar laungan itu bahawa di sana ada syurga, mereka akan merintasi titian sirat walaupun merangkak. Ya, walaupun merangkak, mereka tetap akan melintasi titian sirat kerana mengharapkan syurga Allah, mengharapkan apa yang Allah janjikan kepada mereka, syurga satu tempat yang istimewa setelah mereka berpenat, ya, melalui perjalanan mahsyar yang penuh dengan liku-liku. Ya. Dan alhamdulillah kita dah terangkan, maka hari ini kita masuk berkaitan dengan waspada dari tindakan zalim. Dari hadis yang ke-43 dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Ya, kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Oleh kerana itu orang-orang yang melakukan zalim berhadapan dengan kegelapan di hari kiamat. Ya, na'udzubillah min zalik. Mari kita baca kandungan hadis. Pertama, hadis ini merupakan salah satu dalil dari banyak memahami kezaliman yang mencakupi seluruh bentuk perbuatan inayah. Sedangkan kezaliman terbesar adalah menyemutukan Allah Ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman. Sewaktu Luqman menasihatkan anaknya, ya bunayya inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, sesungguhnya syirik itu adalah kegelapan yang besar ataupun kegelapan yang sangat gelap. Ya. Dalam bab ini kita kena faham elok-elok beberapa kezaliman yang berlaku adalah kegelapan. Kezaliman yang berlaku adalah penginayaan yang tak betul. Apa maksud zalim? Meletakkan suatu pada bukan tempatnya. Ya, meletakkan suatu pada bukan tempatnya. Misalnya kita katakan bahawa, ya, slipper itu letak di kaki, bantai dia diambil lambang slipper, dia letak di kepala. Itu zalim lah tu. Ya, zalim. Ataupun kopiah letak di kepala, dia letak atas kepala lutut, maka zalim. Ya, jadi oleh kerana itu kezaliman adalah satu kegelapan di hari kiamat. Dan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kerana apa? Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan basic asas kepada kita kena faham elok-elok, kerana apabila Luqman menasihatkan kepada anaknya, ya bunayya inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ayat Al-Quran mengajar kita supaya mendidik anak-anak jangan melakukan syirik. Keluarga kita jangan melakukan syirik. Anak yang kecil diajar supaya tidak melakukan syirik kepada Allah. Penting. Kerana ianya asas untuk menentukan kita dimasukkan ke dalam syurga ataupun tidak. Syirik penentu bagi kita untuk dimasukkan ke dalam syurga ataupun tidak. Ya, walaupun kita mengucap kalimah la ilaha illallah, jangan sangka kita tidak melakukan syirik. Jangan. Kenapa? Penduduk Mekah pada peringkat awal mengikut ajaran syariat Nabi Ibrahim, tetapi telah berlaku penyelewengan dalam siri agama mereka, akhirnya mereka melakukan syirik kepada Allah. Ya, kalau kita tengok mereka melakukan tawaf, mereka melakukan nazar, semua di acara-acara itu dilakukan di Masjidil Haram. Ya, tetapi dalam masa yang sama mereka melakukan syirik. Na'udzubillah min zalik. Ya. Maha suci Allah dalam bab ini, ya. Tuan-tuan dan puan, kita ada Abu Jahal, Abu Talib berada di bumi Mekah. Kaabah di depan mereka. Air Zam-Zam mereka boleh teguk tiap-tiap hari. Ya. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang diberikan petunjuk kepada Allah, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Bayangkan kita yang tak pernah mengenali Rasulullah, tak pernah duduk di bumi Mekah, hanya datang, ya, buat umrah ataupun haji. Ya. Tetapi alhamdulillah Allah lembutkan hati kita untuk beriman kepadanya, untuk mengelakkan perbuatan-perbuatan syirik, mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbandingkan Abu Lahab, Abu Jahal, ya, lepas tu siapa nama, Abu Talib, yang berada di depan Rasulullah,
di depan Kaabah, air Zam-Zam dihirup tiap-tiap hari, tapi nak mengucap kalimah la ilaha illallah tak diucap bahasa mereka. Oleh kerana itu, alhamdulillah petunjuk Allah kepada kita. Alhamdulillah Allah telah memberikan petunjuk kepada kita untuk beriman kepadanya. Fastaqim, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Tuan-tuan dan perempuan, rahmat Allah telah melimpah kepada kita supaya kita kenal pencipta, kita kenal Allah dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah kita akur ikut arahan Allah. Kerana apa? Ini di antara nikmat yang besar yang kita tak pernah melihat Rasulullah. Kita tak pernah duduk di Masjidil Haram sepanjang masa melainkan pada musim haji dan umrah saja. Ya, tetapi kita mampu beriman dan cuba pertahankan iman kita. Tuan-tuan dan perempuan, cuba pertahankan iman kita. Belajarlah, ya, belajarlah dengan orang-orang yang amanah dalam beragama seperti yang mana dibentangkan oleh Yayasan Ta'lim ini. Ya, saya nasihat betul-betul ya supaya saya di depan Allah nanti dilepaskan dari dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan bahawa belajarlah akidah ini, ya, manhaj yang betul ini melalui Yayasan Ta'lim ataupun sahabat-sahabat mereka salam, ya, ataupun Baitus Sunnah di Perak dan beberapa lagi yang mana mereka membawa manhaj akidah yang betul. Insya-Allah, ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan dengan adanya perjalanan ini, maka kita dapat mengikuti perjalanan kita dengan selamat daripada di muka bumi ini sehingga di titian sirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi didiklah anak-anak kita, didiklah cucu-cucu kita supaya beriman kepada Allah. Kita tahu di mana ainallah, di mana Allah di atas arasy. Misalan kita tahu sifat-sifat Allah, Allah yang melihat tetapi penglihatannya tidak seperti kita. Semuanya bersifat yang maha agung dan maha tinggi. Ajar anak-anak kita. Dan ajar anak-anak kita jangan percaya khurafat, jangan percaya hantu, jangan percaya tahyul ini, jangan percaya kepada kitab Tajul Muluk, jangan percaya kepada ramalan-ramalan ataupun bintang-bintang Scorpion ke Aquarius ke apa lagi yang disebutkan dalam bintang-bintang tersebut. Jangan percaya, itu semua syirik. Bebaskan diri kita daripada belenggu syirik ini. InsyaAllah kalau kita bebas daripada belenggu syirik dan kita mengikut Rasulullah dari sudut amalannya, Allah akan selamatkan kita di mahsyar nanti. Baik, jadi kandungan ini apabila hadis ayat Al-Quran mengatakan bila Luqman menasihatkan anaknya, sesungguhnya syirik itu benar merupakan kezaliman yang besar. Ya, demikian pula firman Allah di dalam sebuah hadis Qudsi. Hadis Qudsi yang mana Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Demikian pula aku mengharamkan dilakukan di tengah-tengah kalian. Dengan arti kata lain, hadis yang panjang diringkaskan ini, ringkasannya ayat dan hadis serta asal menjelaskan betapa buruknya kezaliman yang sangat banyak. Jadi kezaliman ini buruknya, keburukan terlalu banyak, ya. Keburukannya terlalu banyak. Apabila kezaliman itu dijalankan kepada manusia, kita akan menyaksikan manusia tidak akan selesa. Kezaliman dilakukan atas binatang pun, binatang tidak akan selesa. Apatah lagi kezaliman dilakukan kepada pencipta, ya, lagilah tidak berbaloi ataupun tidak betul cara letakkan kezaliman itu. Hatta Allah mengharamkan kezaliman itu pada dirinya. Allah mampu membuat, tetapi sifat yang maha suci dan maha agung, dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang begitu. Ya, maha suci Allah daripada sifat-sifat yang tercela. Baik. Kedua, Ibnu Rajab mengatakan kezaliman ada dua bentuk. Jadi kezaliman ada dua bentuk yang dikatakan itu. Yang pertama, kezaliman terhadap diri sendiri, sedang yang terbesar adalah syirik, kerana orang musyrik itu menempatkan makhluk pada posisi khalik, dia menempatkan suatu bukan pada posisinya. Selanjutnya dosa-dosa lain yang beraneka raga dari besar sampai ke yang kecil. Dengan arti kata lain, yang pertama kezaliman terhadap diri sendiri. Kita kena cek balik kezaliman, kedudukan diri kita.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan tahu kezaliman melalui kejahilan. Ya, hanya dengan ilmu sahaja kita tahu kedudukan kita betul ataupun salah. Dengan ilmu sahaja kita tahu benda tu betul ataupun salah. Kita telah melakukan kezaliman ataupun tidak. Di antara yang dikatakan dalam bab ini, ya, kezaliman pada diri kita sendiri adalah kerana syirik kepada Allah. Kejahilan kita terhadap pencipta kita sehingga kita melakukan syirik disebabkan apa? Kita jadikan makhluk itu seperti Allah, seperti Tuhan. Jadikan rakyat seperti raja. Logik ke? Sudah tentu tak logik. Bila kita mengatakan bahawa jadikan kambing seperti manusia, tak logik. Oleh kerana itu peringkat akal manusia ini dicela apabila dia tidak dapat membezakan antara Khalik pencipta dengan makhluk yang dicipta. Dia jadikan lembu sebagai Tuhan. Satu benda yang menghairankan asalnya. Dijadikan lembu sebagai Tuhan. Tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah Allah bagi petunjuk kepada kita. Kita kenal, tak logik langsung. Itu pasal kita makan lembu. Tetapi bagi golongan-golongan yang seperti agama Hindu, mereka tidak boleh nak menafikan. Kita pun hairan bagaimana satu makhluk yang dikatakan lembu disembah. Ya, ini di antara na'udzubillah kejahilan yang berlaku pada masyarakat manusia di seluruh dunia. Bukan sekadar lembu, apa dia tengok ajaib terus disembah, apa dia tengok pelik sikit terus disembah. Nasib baik mereka berada di zaman ini, tapi itulah kejahilan mereka. Kalau mereka ada di zaman-zaman dahulu tu, tiba-tiba muncul, ya, muncul apa? Kapcai je, motor kecil je. Ui, dah pelik tengok terus disembah. Ya, hanya kapcai je, motor je. Atau tengok kereta yang besar sikit disembah. Ini kita alhamdulillah lahir-lahir nampak terus. Itu puncanya kita tidak merasa kagum dengan benda-benda yang begini. Lahir-lahir nampak matahari, lahir-lahir nampak bulan, lahir-lahir nampak rumah yang besar tersegam indah. Lahir-lahir nampak kereta itu, kereta ini. Jadi kita tidak merasa kekaguman itu. Ini sewaktu saya ingat lagi waktu saya belajar di Pakistan, kita berkenalan dengan orang-orang yang pelajar-pelajar Afghanistan yang duduk jauh pendalaman. Maksudnya kalau kita sekarang ni macam orang asli, ya, yang duduk pedalaman, bukan puluh batu, ratusan batu ke dalam tu. Memang tak nampak apa-apa. Kehidupan mereka bukit bakau, kambing, apa lagi yang ada. Ya, ternakan mereka, tanaman mereka, mungkin macam padi huma tu, padi yang ditanam begitu-gitu. Makan apa yang ada. Mereka tak nampak apa yang berlaku. Pasal saya tengok, kami bertanya, ya, dia kata memang sewaktu kami belum datang ke Karachi ni, ya, saya belajar di Karachi. Sewaktu kami belum datang Karachi, sebelum tu lama tu, kami berada di pedalaman. Di pendalaman yang jauh, ya, beratus kilometer daripada kawasan kampung bandar, kampung batu bandar. Ya. Kami tak tahu apa-apa. Yang kami tahu, itulah kambing-kambing kami. Ya. Subhanallah, begitu kedudukannya. Sehingga kan pada sampai satu tahap, datang, waktu tu Mujahidin datang dengan bawa Land Rover, ya, datang masuk. Kami ingat binatang apa yang datang tu. Pernah saya ceritakan rasanya, pernah kita ceritakan. Maksudnya mereka menyaksikan satu yang lain, sedangkan kita dah berada dalam zaman tu berpuluh-puluh tahun dah. Kita tahu dah benda-benda tu. Oleh kerana tu mereka melihat benda tu dah biasa, baru lihat, mereka merasakan ajaib. Ya. Sebab kalau zaman ini Rasulullah berisra', ya, Rasulullah isra' perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, orang sekarang tak menjadi keajaiban. Ya. Kerana apa? Kerana ianya berlaku pada zaman sekarang. Memang logik kalau zaman sekarang pergi ke sini, misalnya kita dari sini menuju ke mana yang kita nak bagi misal, ya, macam kalau KL ke Ipoh dalam masa 3 jam, 2 jam lebih kurang, ya. Tapi kalau naik kapal terbang dalam berapa minit saja, 40-30 minit saja. Kan logik. Ya, memang logik. Tetapi pada zaman dahulu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam, bagi mereka tak logik. Mereka terlupa tentang Allah berbuat apa yang dikehendakinya.
Oleh kerana itu, ya, apabila berlaku pada waktu itu, berapa ramai yang murtad meninggalkan Islam, tak percaya. Ya. Kalau Rasulullah pada zaman ini buat orang akan leceh, lah kita pun boleh kan. Tentu. Oleh kerana itu, ianya merupakan satu mukjizat bersesuaian pada zaman itu supaya manusia berfikir. Baik. Jadi dalam bab ini kita melihat, ya, apabila manusia menjadikan makhluk seperti Khalik, makhluk menjadi seperti Khalik, pencipta. Tak logik di akal, clear. Kita tak nak banyak bicara dalam bab ini, kita terangkan bila manusia menjadikan lembu sebagai Tuhan, tak masuk di akal, out. Bukan masuk di akal macam mana? Makhluk nak dijadikan Tuhan, dia sendiri berharap kepada kita. Itu pasal bila Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha hebat, maha agung, maha segala-galanya, ya. Sedangkan dia perlu kepada rakyat-rakyatnya, dia perlu kepada tentera-tenteranya. Dia masih lagi perlu makan dan minum, masih lagi perlukan toilet, masih lagi perlukan waktu untuk tidur. Apa sifat Khalik macam tu? Ya, begitu juga golongan-golongan yang menyembah berbagai-bagai. Auzubillah. Dia menyembah berbagai-bagai. Apa yang dilihat hebat terus disembah, apa yang dilihat cantik terus disembah. Sehingga kan ada manusia menyembah manusia. Ya, sehingga kan Maradona, ya, pemain bola itu pun dijadikan satu bentuk penyembahan bagi setengah golongan di Argentina. Ya, na'udzubillah. Ini kejahilan, kejahilan yang tak dapat mengenali kebenaran. Ya. Kenapa nak disembah makhluk? Kenapa tidak sembah Allah? Itu satu bab. Begitu juga apabila orang berdoa, Allah kata doa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Bila kamu berdoa kepada aku akan memperkenankan. Tak kira siapa kamu, ya, kamu berdoa menadah tangan kepada aku ataupun berdoa kepada aku akan perkenankan. Tiba-tiba kita pergi ke kubur yang mana orang tu dah mati, orang tu pun tak tahu kedudukannya, kita minta wahai si fulan, mintalah kepada Allah. Na'udzubillah, syirik akbar. Tidak ada beza antara kita pergi ke kubur minta doa dengan orang kafir Quraisy meminta doa kepada Lat wal Uzza. Tak ada beza. Ya, cuma beza kita zaman sekarang, mereka zaman dahulu. Dan beza, ya, kita mengaku diri Islam dan kita menyangkakan kita ini ahli syurga, dengan mudahnya kita meninggalkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kezaliman terhadap diri sendiri, sedangkan yang terbesar adalah syirik, kerana orang musyrik telah menempatkan makhluk pada posisi Khalik. Dia menempatkan suatu bukan pada posisinya. Selanjutnya dosa-dosa lain yang beraneka ragam, dari yang besar sampai yang kecil. Yang kedua, kezaliman seorang hamba terhadap orang lain sama ada dalam urusan nyawa, harta maupun harga diri. Rasulullah SAW berkhutbah pada Haji Wada' yang bersabda, Haji Wada', ya, bukan Haji Wida', Haji Wada'. Rasulullah berdoa, bersabda, ya, agak menarik dalam bab ini supaya kita lihat dan teliti elok-elok. Tuan-tuan dan perempuan, teliti elok-elok apa yang Rasulullah katakan. Bagi saya beriman Rasulullah itu Rasul. Saya beriman kedudukannya yang dia mendapat wahyu dari Allah dan Allah mengarahkan, menyampaikan kepada umatnya supaya mengikuti apa yang diajarkan. Ini dia agama kita. Ya, kalau kita mengikut apa yang diajarkan oleh Allah, pasti kita akan selamat. Okey, apa dia? Fa inna, sesungguhnya, maka sesungguhnya, dima'akum, darah-darah kamu, wa amwalakum, harta kamu, wa a'radakum, dan marwah kamu ataupun harga diri kamu, alaikum haramun, ke atas kamu adalah haram, ka hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya pada hari kamu ini, yakni pada hari haji, Yaumul Arafah, fi syahrikum hadha, pada bulan Dzulhijjah, wa fi baladikum hadha, dan negeri kamu ini. Ya, jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kedudukan apa yang disebutkan dima'akum, amwalakum wa a'radakum. Maksudnya darah kamu, nyawa kamu, harta kamu dan maruah kamu adalah haram bagi sesiapa yang nak mempermainkan. Dengan arti kata lain, kita dalam bab ini orang banyak ambil yang dua sahaja.
dima'akum. Oh, tak boleh kita ngalirkan darah dia, pukul dia sesuka hati, tak boleh. Dan sampai berdarah ataupun bunuh dia tanpa sebab, tak boleh. Okey, kita bersama dalam bab itu. Wa amwalakum, harta kamu, ataupun kita tak boleh ambil harta orang Islam walaupun 1 sen, walaupun sejengkal tanah, ya, walaupun maksudnya yang mana yang boleh mengambil harta mereka dengan cara yang haram, tak boleh. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, ya, memang kita berdiri, ya, alhamdulillah ramai yang berdiri terhadap perkara tersebut. Takut mereka nak mengalirkan darah, alhamdulillah tak adalah, ya, tetapi takut mereka nak ambil harta, ya, rasa amanah tu ada. Yang ketiga itu ramai yang tersasar, yakni tersilap. Apabila Allah Rasulullah mengatakan wa a'radakum, kehormatan seseorang dari kamu. Kehormatan, yakni tidak boleh kita buat sewenang-wenang kepada sahabat kita melalui peribadi dia, kita mengkritik, kita mengutuk dia, mengumpat dia. Itu dia kehormatan yang ramai yang tersasar. Penghormatan perkataan, perbuatan kita melalui WhatsApp ke, melalui komen-komen ke, melalui apa tujuan kita membicarakan peribadi manusia. Walaupun manusia itu sebagai seorang Muslim kita kenal dia, dia tak kenal kita. Kita kenal disebabkan melalui surat khabar. Ya, kita tak pernah pun berjumpa dengan dia. Lalu kita memberi kritikan dan komen dengan cara yang tak betul. Berdosa kita. Cara yang tak betul, berdosa kita. Cara betul, okey. Kita bicara seperti golongan-golongan yang tidak mempelajari agama. Macam baru ni, mereka menentang, ya, dengan demonstrasi, haram hukumnya. Tak boleh. Itu bukan cara agama kita. Ataupun dengan cara-cara yang berbagai-bagai yang kita lihat bercanggah dengan syarak. Kita kritik, kita komen dengan cara yang tak betul. Beradablah. Terutamanya kepada pemerintah dengan cara yang betul kita nak komen. Memang kita tak setuju dalam beberapa bahagian, tapi ingat, doa kita ada. Kita buat cara yang betul, insya-Allah Allah bagi jalan. Tapi bila kita buat cara yang tak betul, maka itulah yang terjadi pada hari ini disebabkan sifat kita buat cara yang tak betul. Maka tanggunglah diri kita sendiri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bila kita tidak selesaikan dengan cara yang baik, maka kejahatan lain akan datang. Na'udzubillah. Salah itu adalah salah kita. Baik. Kemudian Rasulullah bagikan misal bahawa sesungguhnya haram seperti haramnya hari ini yang disebutkan hari Zulhijjah itu, pada hari-hari 10 Zulhijjah itu, dan hari bulan tersebut, Zulhijjah termasuk bulan yang diharamkan, fi baladikum hadza, dan seperti haramnya negeri yang kita tahu Mekah merupakan negeri yang mana Allah telah haramkan melalui doa Nabi Ibrahim, dan Madinah diharamkan melalui doa Nabi kita Rasulullah SAW. Disebutkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, baginda bersabda, barang siapa yang mempunyai kasus penganiayaan terhadap saudaranya yang belum diselesaikan dalam urusan harga diri atau lainnya, hendaklah dia minta saudara itu untuk menghalalkan sebelum diambilkan kebaikannya dan diberikan kepada kebaikan saudaranya pada hari kiamat. Jika kebaikan-kebaikannya habis, maka kesalahan saudaranya akan dibebankan kepadanya. Ini yang saya katakan banyak kali, bahawa jangan mengumpat, jangan mencela kawan kita, jangan mengkomen cara yang tak betul. Yang Rasulullah sebutkan bahawa pada hari yang mana kita akan serahkan amalan-amalan kita. Saya tak gentar dalam bab ini untuk menyatakan kenapa saya pernah ceritakan, saya pernah nasihat di kalangan sahabat-sahabat kita. Ya, di kalangan sahabat-sahabat kita. Saya waktu dia keluar je dalam Facebook tu, saya tengok, berbahaya ni. Kalimah ini akan membatalkan amalan-amalannya. Begitu saya tengok. Ya, dan saya tak komen dia di dalam Facebook kerana saya tahu itu maruah dia. Saya tak mahu saya komen dia secara orang lain boleh baca. Lalu saya ambil phone number dia dan saya WhatsApp kepadanya untuk menegur, dan saya susun bahasa-bahasa dalam untuk menegurnya dengan cara yang baik.
Tapi rupanya bila saya tegur dalam bab itu, akhirnya dia unfriend dengan saya. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang penting saya telah menyampaikan pasal saya takut amalan-amalannya hilang. Amalan-amalan yang hilang. Dan saya tahu adab cara kita nak menegur sahabat-sahabat bukan adab kita menegur secara publik, semua orang tahu. Tak. Jangan sekali, terutamanya para alim ulama, untuk menegur pemimpin bukan di atas publik. Hendaklah dia face to face. Jadi berhati-hati dalam perkara-perkara yang begini. Kita nak menegur sahabat kita, berhati-hati supaya dia tidak merasa aib. Yang dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, jika kamu melihat kesilapan kepada pemimpin atau pada seorang itu, pegang dia dan tarik dia dan jauhkan dari orang dan bicarakan. Kerana itu adalah maruah dia. Tapi ala kulli hal, ya, ada hikmah yang terkandung yang mana kita lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan sahabat kita yang terbaik walaupun unfriend dengan kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, penting dan mudah-mudahan Allah bagi petunjuklah. Ya, kita tidak mahu amalan-amalan dia terbatal ya dengan semudah itu. Okey. Jadi dalam bab ini kita melihat ya amalan-amalan, apabila habis amalan kebaikan kita, maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosa saudaranya akan dibebankan kepada kita pula. Dan kalau dia ada dosa, maka dosa-dosa itu dibeban. Tuan-tuan dan perempuan, jangan anggap oh tak apalah. Tak, bila ada dosa, tak ada kebaikan, kita akan dimasukkan dalam neraka untuk dibersihkan. La ilaha illallah. Ya, duit yang selama ini kita simpan, skamer yang dapat. Kan pening tu. Lepas tu kita pula dihumbankan dalam penjara. Sakit tu. Tuan dan perempuan, sakit. Oleh kerana itu elakkanlah. Ya, saya nasihat banyak kepada tuan-tuan dan perempuan supaya jauhkanlah perbuatan menyakiti saudara kita ataupun mengkritik dengan cara yang tak betul atau mengumpat mengadu domba. Janganlah, tinggalkanlah. Ya, tinggalkanlah. Itu yang terbaik. Hatta bagi mereka, maaf kata, kalau mereka pun dulu dah berpisah dengan suami ataupun isteri, tinggalkanlah untuk membicarakan pribadi yang begitu. Bahkan biarkanlah mereka ya dengan urusan mereka masing-masing. Kita menghadap dengan Tuhan kita dengan apa yang kita lakukan dengan sebaik yang mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Maka hadis yang ke-43 itu selesai. Hadis yang ke-44 dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah wattaqu syuh fa innahu ahlaka man kana qablakum. Berhati-hatilah kalian terhadap perbuatan zalim, kerana kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Berhati-hatilah kepada kedekut ataupun bakhil, kerana bakhillah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya, kedekut, bakhil ya, bakhil kedekut. Okey, baik. Kandungan hadis. Maka hadis pada bab ini kita menyaksikan dua arahan yang besar. Ya, Rasulullah mengatakan ittaquz zulm. Ya, takutlah kamu daripada kezaliman, perbuatan zalim. Jangan kita menzalimi manusia. Mentang-mentang kita ada kuasa, kita menzalimi manusia. Kita menggunakan untuk mengekalkan kuasa kita ke apa ke, jangan ya berundur ataupun kita takut kepada Allah dalam perkara-perkara yang begini. Kemudian yang kedua, Rasulullah kata wattaqus syuhha, yakni elakkan daripada sifat kedekut. Ya, kerana apa? Kerana umat yang terdahulu hancur disebabkan sifat kedekut itu. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik, kita lihat kandungan hadis yang pertama. Hadis ini berisi peringatan dari perbuatan zalim dan perintah agar menjauhinya. Kerana kezaliman sangat fatal, akibatnya ia bisa menjatuhkan pelakunya dalam kegelapan hari kiamat. Ya, jadi kita dah tahu kalau zalim itu boleh membawa kepada kegelapan hari kiamat, jangan dilakukan. Kezaliman boleh menyebabkan kita berada di dalam kegelapan hari kiamat sedangkan kita memerlukan cahaya. Tuan-tuan dan perempuan, pada hari dibangkitkan kita di mahsyar, kita dah ceritakan bila tiupan sangkakala yang kedua itu kita dibangunkan. Dan matahari dikatakan rapat dengan kita. Waktu itu terang benderang. Bahkan kita mahukan
satu perlindungan pada diri kita. Tara kita berdiri di tengah-tengah panas pun separuh mati kadang-kadang. Ya, itu panas Malaysia, belum kita berdiri di tengah panas Arab Saudi. Itu pun rasa kulit dah hitam legam, dah hangus dah. Ya. Tetapi ingat, kegelapan, kepanasan di akhirat tidak sama. Ya, Rasulullah mengingatkan bahawa 7 golongan yang akan mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Kita perlukan lindungan. Jangan kita tahu je 7 golongan itu tapi tidak ada satu pun benda yang kita praktikalkan. Praktikalkanlah walaupun satu, paling kurang yang boleh kita lakukan sendiri. Ya, Rasulullah sebutkan seorang itu duduk bersendirian dan teringat Allah, ya, lalu dia menangis kerana min khasyatillah, perasaan takut kepada Allah. Maka dia di antara orang yang bakal mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Buatlah. Kenapa? Ianya tidak memerlukan kekuatan melainkan pada diri sendiri untuk memaksakan. Dia tak kira ianya berlaku pada 1/3 akhir malam ataupun berlaku pada siang hari atau berlaku pada bila-bila. Teringat apa? Dosa-dosa yang kita lakukan ataupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita mengharapkan pengampunan dengan Allah. Ya, takut pada Allah, takut neraka Allah. InsyaAllah kita akan termasuk dalam golongan yang bakal mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Cuba. Tuan-tuan dan puan, saya tak mau kita dengar je 7 golongan tu dah habis. Tanya Allah, lupa Ustaz. Kenapa? Kerana kita tidak mempraktikalkan. 7 golongan yang mana? Kedudukan yang istimewa yang Allah berikan. Ambillah satu sifat itu. Supaya, itu yang saya kata bila kita dapat ada, cuba kita lakukan, paling kurang seolah-olah kita telah memenuhi satu sifat. Duduk, menangis seorang-seorang. Duduk, menangis. Ingat, menangis akan dosa-dosa kita. Kena takut pada Allah. Dalam siri menangis pun ada sifat-sifat dia. Ada yang menangis kerana suka, ada yang menangis kerana sedih sebab-sebab lain, ada menangis kerana sebab kematian, ada menangis. Itu semua ada perkara-perkara yang berkaitan dengan tangisan. Tetapi kalau mengikut hadis ini, di antara orang yang terbaik yang akan mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman itu ialah menangis min khasyatillah. Menangis kerana takut kepada Allah. Ainani la tamussuhum, kata Rasulullah. 2 mata yang tidak akan disebut oleh neraka. Pertama, neraka tidak akan menyentuh 2 mata ialah orang yang menjaga di perbatasan jihad fisabilillah. Itu susah nak dapat benda tu. Kenapa? Kita bukan di kalangan mujahidin. Kita pun bukan di kalangan tentera. Ya. Yang kedua, mata yang menangis min khasyatillah. Dia menangis kerana takut kepada Allah. Clear hadis tu. Dan juga hadis yang berkaitan yang mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Mata duduk bersendirian lalu dia menangis min khasyatillah. Kerana takut kepada Allah. Ingat tu, kerana takut kepada Allah. Takut dosanya, kelakuannya yang lepas telah melakukan kezaliman kepada Allah. Menangis dan bertaubat. InsyaAllah. Mudah-mudahan tangisan yang kita lakukan itu dengan tangisan yang kita lakukan itu, kita masuk dalam golongan orang yang mendapat, ya, kita mengharapkan dengan tangisan yang begitu, kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Baik, kita sambung lagi. Kerana kezaliman yang fatal akibatnya, ia bisa menjatuhkan pelaku ke dalam kegelapan hari kiamat. Orang-orang mukmin mendapatkan cahaya dari nur keimanan. Mereka berdoa, Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Sedangkan orang yang zalim terhadap Tuhan mereka dengan berbuat syirik atau menzalimi dirinya sendiri dengan bermaksiat atau menzalimi orang lain baik dari urusan harta, jiwa, kehormatan, maka mereka berjalan sambil kebingungan di bawah selimut kegelapan. Sedikit pun mereka tidak akan mendapat petunjuk. Ya, sudah tentu bila Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, maka mereka tidak akan mendapat petunjuk. Kerana petunjuk dari Allah sahaja. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sesungguhnya Allah adalah wali, pemimpin, penjaga kepada orang mukmin yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya.
Bila maksud kegelapan kepada cahaya, dengan arti kata lain, tempat yang gelap kita akan ada cahaya ataupun petunjuk Allah tu akan beri kepada kita. Bayangkan Nabi Yunus alaihissalam, ya, yang berada di dalam kegelapan perut ikan paus. Zulumat, kegelapan. Perut ikan paus maksudnya kalau kita dalam tong tutup. Ini kan pula ikan paus dengan rangka dia, dengan daging dia. Nabi Yunus ada di dalamnya. Ya. Kegelapan pula tu ikan paus bukannya duduk di atas darat, nun di dalam lautan yang dalam. Nun di bawah sana, kegelapan atas kegelapan. Kegelapan malam pula diikuti. Ya. Waktu tu agak siapa yang boleh selamat? Tuan-tuan dan perempuan, tidak ada siapa yang boleh menyelamat Nabi Yunus alaihissalam. Subhanallah. Ya Allahu Akbar. Waktu Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ucapan Nabi Yunus di dalam kegelapan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan dan perempuan boleh bayangkan, tak ada siapa yang dapat mendengar pada ketika itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memecahi 7 petala langit, merentasi dari perut ikan paus sampai ke 7 petala langit. Allah mendengarnya. Tuan-tuan dan perempuan, ini ulama mengatakan di antara doa mustajab kita hiasi dengan kalimah ini. Mengiktirafkan kedosa yang kita lakukan, mengiktirafkan kesalahan yang kita lakukan. 7 petala langit doa kita akan sampai kepada Rabb kita. Dan dia akan menjawab. Kalau Nabi Yunus berada di satu tempat yang tak mungkin akan selamat, dengan enzim yang dikeluarkan oleh ikan paus untuk menghancurkan apa yang dimakannya, ya, dihancurkannya. Dan Nabi Yunus kena enzim tersebut sudah pasti. Kalau ikutkan, habis dah daging-dagingnya. Tetapi dia ada Allah dan kita ada Allah. Berdoalah, 7 petala langit akan menyelesaikan masalah kita, yakni Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Allah akan menyelesaikan masalah kita. Bersyukur kita yang mempunyai Tuhan yang Maha mendengar, yang akan menyelesaikan masalah kita. Berdoalah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, jangan berputus asa, berdoalah. Oleh kerana itu dalam bab-bab wabak yang begini sebenarnya memerlukan ummah ini berdoa. Beristighfar, berdoa kepada Allah. Janganlah sikit-sikit kritik ini, teori konspirasi, sikit-sikit berhati gini-gini perancangan Yahudi. Jangan begitu. Ya, arahkan ummah beristighfar. Ya, kena benda ni sedang berlaku, maka hadapi seperti mana yang diarahkan. Ikut peraturan SOP yang ditetapkan. Dan ikut cara para nabi berhadapan dengan wabak. Para sahabat berhadapan dengan wabak. Dan jangan putus doa-doa dan istighfar kita. Penting. Dan kita telah meninggal syariat. Akhirnya kita jadi tonggal langgang belaka. Dah tak tahu punca. Dan kita akan menunjuk orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah. Tanpa melihat diri ini tidak pernah beristighfar kepada Allah. Baik. Jadi cahaya ini merupakan satu cahaya yang penting. Allah akan memberi cahaya kepada kita. Kedua, hadis ini berisi peringatan dari perilaku kikir dan bakhil, kerana inilah yang membinasakan umat-umat terdahulu. Kikir dan bakhil, orang yang kedekut, orang yang rasakan kalau dia keluarkan duit tu macam habis ataupun harta dia habis. Ini bukan apa ya, tuan-tuan dan perempuan, ini di antara yang Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Sesungguhnya syaitan itu ya'murukum bil faqr. Ya'idukum bil faqr. yakni syaitan menjanjikan kamu, kalau kamu bersedekah, duit kamu akan kurang. Kalau kamu bersedekah, harta kamu akan kurang. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, cuba tanya orang yang bagi zakat pada tiap-tiap tahun.
Orang yang mengeluar zakat pada tiap-tiap tahun, cuba tanya. Ya, agak menarik benda ni. Cuba tanya dia ada kurang ke zakat dia? Tak ada, tuan-tuan dan perempuan, tak ada. Zakat dia masih berterusan. Bahkan nilaian zakat bertambah. Tetapi waktu dia nak keluarkan zakat tu, syaitan bisik berbagai-bagai. Kita menyaksikan begitu. Bisikan syaitan berbagai-bagai. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah menjanjikan pengampunan. Syaitan menakut-nakutkan dan menyuruh lakukan perkara fahsyak yang ulama mengatakan fahsyak itu melarang daripada mengeluarkan zakat. Tetapi Allah menjanjikan ya pengampunan dan penambahan kelebihan. Bila kita keluar alallahi tawakkalna, kita keluar je harta kita untuk dizakat, tengok apa berlaku. Tak percaya tengok. Orang yang tak nak berzakat inilah bila tengok tahun depan lagi bankrupt. Tengok lagi tahun depan lagi bankrupt, lagi kurang. Ya, oleh kerana itu berzakat. Ya, kemudian bersedekah. Tiada halangan. Ya, baik. Dan puncanya juga ini di antara sebab kehancuran umat terdahulu, orang kaya bertambah kaya, yang miskin dia buat apa kedana, dia tak layan, lepas tu dia tidak bayar zakat kepada orang ni dan tidak membantu, jadilah seperti Qarun. Qarun kaya raya sehingga kan harta kalau jumpa di Malaysia pun ya orang akan katakan harta itu adalah harta Qarun, sedangkan harta itu harta tahpak mat mana zaman dahulu yang menyimpannya. Tetapi nak ceritakan betapa kayanya Qarun ya, sehingga semua harta yang dijumpa di muka bumi ini akan dikatakan harta Qarun. Tetapi dia sombong, tidak mahu bayar zakat. Yang menyebabkan orang miskin ya berhajat kepada harta itu, ya inginkan harta zakat pun tidak dapat, dan akhirnya Qarun ditenggelamkan. Ketiga, perilaku ini juga menyebabkan kebinasaan di akhirat kerana merampas harta orang lain, menghalal kehormatannya dan mengalir darahnya, termasuk kezaliman, dosa besar. Kemaksiatan ini membuat binasanya di akhirat yang mendatangkan azab neraka. Ya, apa yang disebutkan perilaku ini menyebabkan kebinasaan di akhirat kerana merampas harta orang lain. Ya, bila kita tidak membayar zakat berarti kita telah mengambil harta orang lain. Ya, kerana harta zakat itu bukan harta kita. Harta itu adalah milik Allah. Maka kita kena bagikan, ya, kena tunaikan. Kalau tidak kita mengambil harta orang lain, maka ingat ya kita telah merampas harta orang lain. Lepas tu menghalalkan kehormatannya. Maksud menghalalkan kehormatannya ini dengan berbagai-bagai maksud, kita menggunakan harta-harta ini sebagai maksiat. Sehingga orang yang kaya sanggup membeli, maksudnya dia melakukan zina kepada orang dengan hanya bayar duit saja. Na'udzubillah min dzalik. Kehormatan yang terhormat ya hilang begitu saja. Na'udzubillah. Okey. Kemudian mengalirkan darahnya termasuk kezaliman dan dosa besar. Mengalirkan darah, kita pergi menggunakan harta dengan cara yang tak betul, kita jadi tamak, kita cuba mendapatkan harta dengan mengalirkan darah dan akhirnya kita terjun diri kita dalam dosa-dosa yang besar. Keempat, ada beberapa dalil yang menyebutkan tercelanya perilaku bakhil yang disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Hasyr. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu, dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat yang 9, ayat ke-9. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu li nafsihi. Okey, siapa yang kedekut maka dia kedekut itu adalah kedekut kepada dirinya. Cuba tengok surah Al-Hasyr juzuk yang ke-29 ayat yang ke-9. Okey. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man, ayat ke-9 ya, yang bahagian bawah sekali. Okey, kita ambil ayat 9 lah terus. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni golongan Ansar, sebelum kedatangan mereka, yakni Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yakni orang Muhajirin. Mereka tak ada keinginan bila mereka bagi kepada orang Muhajirin tu okey dah. Kalau orang nak bagi pada orang Muhajirin tu pun dah. Itu pasal tuan-tuan dan perempuan bagi kita yang mempunyai kemuliaan izzah. Yakni pada satu ketika, ingat tak waktu kerajaan Malaysia bagi BRIM misalnya. Dia bagi BRIM. Tiba-tiba di kalangan kita yang mampu ni, kita pergi join sekali. Penuh nyenakkan BRIM. Tak usah begitu. Kalau kita rasa kita ini berkemampuan, tak payah ambil. Bagi laluan. Ya, bagi laluan kepada orang-orang yang tidak mampu. Bagi laluan kepada orang-orang, berikan laluan kepada orang-orang yang lebih berhajat. Kita dah ada rasa kemampuan, tak payahlah. Bagi laluan. Ini kaedah yang perlu kita faham. Bukan kita, yelah kerajaan nak bagi apa salahnya. Tak. Kalau kita tarik diri satu nama tu mungkin akan ditempat kepada orang-orang yang betul, maka mereka dapatlah. Lebih baik. Kenapa? Nilai itu kita boleh seolah-olah bersedekah. Kita bagi laluan. Ini tak, kita pun join sama, ialah kata kerajaan. Kenapa salahnya? Bukan satu benda yang salah ke tidak, tetapi ini di antara izzah, kemuliaan kita memberi laluan kepada orang yang lebih memerlukan. Masa bila orang kata, Ustaz ambil lah. Kerajaan nak bagi, tak apalah. Kenapa kita rasa kita boleh, kita mampu lagi, ya? Kita rasa ianya perlu diberikan laluan kepada lain, maka kita beri laluan kepada orang lain. Itu lebih aula, lebih afdal. Jadi dalam ayat ni menceritakan sehingga mereka ini orang Ansar memberi tanpa mengharap apa-apa. Lalu Allah mengatakan, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Mereka utamakan orang-orang Muhajirin ke atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukannya apa yang mereka berikan itu. Dan siapa dipelihara dari kedekut dirinya, maka itulah orang yang beruntung. Ya, mereka sanggup bagi walaupun mereka perlu. Itu nak tanam dalam hati kita. Ini kita pergi, misalnya kita pergi tengok, baju raya, ya, orang perempuan tengok baju raya, bawa kawan je kita tengok baju raya. Tiba-tiba kita tengok, suka aku. Ya, suka cantik baju ni. Lepas tu kita pun belah, baru nak ni. Kawan kita kata, aku naklah baju tu. Alamak, kita mula. Aku yang tak. Kan? Aku yang tak. Tiba-tiba kawan tu kata, dia nak. Okay, bagaimana kedudukan kita? Tuan-tuan dan perempuan, waktu itu siapakah yang lebih mengalah? Dalam bab itu, siapa yang mengalah, dia tinggi pahala. Tak apalah, bagilah dia. Ya, aku tak apa banyak lagi. Baju kat rumah aku tu kalau ikut satu hari satu line, 30 hari 30 line. Tak ada diulang-ulangnya, silat-silat. Itulah pakai sekali, lepas tu habis dah. Bagi sahaja. Kalau kita betul-betul ikhlas, bersahabat, ya, berkawan, utamakan orang lain. Utamakan orang lain. Itu yang terbaik. Tapi sayang, ya, siapa nak utamakan orang lain dalam hayat di dunia kita sekarang ni. Baik. Dan jangan kamu bakhil, dalam surah Ali Imran, sekali, saya bacakan terjemahan dia. Sekali-kali jangan orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurniaannya, menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhil itu akan dikalungkan kelak di leher pada hari kiamat. Ini berkaitan dengan harta-harta yang bakhil yang mana tidak dibayarkan zakat. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, zakat wajib ikut masa. Ya, saya nasihatkan sebaik-baiknya ikut pada waktu bulan-bulan Islam. Ya, pada bulan Ramadan misalnya semudah ingat, ataupun pada awal hijrah misalnya, supaya ingat. Ya,
Kalau ikutkan harta tu bila bertapak, maka di situ mulanya. Ya. Jadi kita waktu tu sebagai ingatan. Kenapa? Kalau bulan-bulan Masihi ini dia agak berbeza sedikit bila kita tengok tahun-tahun hijrah tu. Bila tiap-tiap 20 tahun umur kita naik 1 tahun. Ya. Umur kita naik 1 tahun dalam hijrah. 20 tahun Masihi 1 tahun. 40 tahun Masihi 2 tahun tambah. 60 Masihi 3 tahun tambah. Maksudnya 63 hijrah. Seolah-olah 1 tahun tu dah hilang dalam tempoh 20 tahun. Jadi ala kulli hal itu wallahu alam, al-muhim tunaikanlah zakat, ya. Kenapa? Dia menghalangkan kita daripada kehancuran. Dalam surah Muhammad pula, dan siapa yang kikir sebenarnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsi. Okey. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, la yadkhulul jannata bakhilun. Ya. Hadis ni saya tak pasti pula kedudukan hadis ni. Baik, ala kulli hal, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi juga dan juga An-Nasa'i dari Abu Zar, innallaha yabghadu salasatan asy-syaikh az-zani wal bakhilul mannan wa musbilul mukhtal. Sesungguhnya Allah benci terhadap 3 orang, iaitu lelaki tua penzina. Ya, dah tua dah, tapi na'udzubillah min zalik, yang melakukan zina. Orang kaya yang kedekut lagi suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya, dia dahlah kedekut, lepas tu baru bagi sikit, Masya Allah dia ungkit macam dia bagi dia sekilo emas, sedangkan bagi pisang mah je. Ya, dia ungkit macam bagi sekilo emas. Subhanallah. Kemudian orang yang melabuhkan kain sampai ke bawah mata kaki. Ini berkaitan kaum lelaki yang melabuhkan pakaiannya di bawah apa nama ni? Mata kaki ini apa, buku lali. Di bawah buku lali. Ini khas untuk kaum lelaki. Kaum perempuan dibenarkan bawah buku lali sampai sejengkal ke bawah. Adapun lelaki tidak dibenarkan. Dari bawah buku lali had dia, atas buku lali dan naik ke atas bawah lutut. Ini terbalik pula. Yang perempuan pula atas buku lali sampai ke lutut. Ya, terbalik. Baik. Disebutkan dalam Mukhtasar Al-Ikhya, bakhil adalah menahan hartanya. Seharusnya dikeluarkan baik yang ditutup syariat atau menurut standard maru'ah. Barang siapa telah melaksanakan kewajipan syariat dan maru'ah, maka dia telah terbebas dari kebakhilan. Maksudnya jiwa kita ni yang dikategorikan sebagai bakhil apabila kita tidak menunaikan zakat dan tidak menunaikan sedekah-sedekah yang boleh mengangkat darajat kita, ya, yang menyelamatkan dari api neraka. Bismillah. Maka orang yang kedekutkan dirinya dalam bab bayar zakat memang dilaknatilah. Adapun orang yang dah boleh bayar zakat, dia tidak membayar sedekah lain tu, kita tidak memperbahaskan kenapa itu hak dialah, tetapi kita mengatakan galakkan untuk memberi sedekah-sedekah, ya, kepada siapa saja walaupun bisyakin tamaratin, walaupun separuh biji kurma. Kenapa? Kerana dia boleh menyelamatkan kita dari neraka. Kelima, bakhil termasuk penyakit dan sebabnya ada 2. Di mana bakhil termasuk dalam siri penyakit, di antara sebab-sebabnya 2 perkara, iaitu pertama, kecintaan terhadap syahwat yang tidak dipenuhi kecuali dengan harta. Kita cenderung pada syahwat nafsu kita ni, ya, dia tak dapat melainkan dengan harta. Itu puncanya yang kita ikut. Nak baju, nak kereta besar, nak rumah besar, semua bersedekah. Ya, menyebabkan kita tidak mahu bersedekah disebabkan datangnya perasaan syahwat. Syahwat ni bukan nafsu syahwat yang kepada berkaitan dengan seks, tak, tetapi apa-apa juga nafsu syahwat kita dalam urusan dunia. Baik, yang kedua, cinta terhadap harta untuk memuaskan syahwat, lalu syahwat dilupakan sehingga tersisa hanya kecintaan terhadap harta. Cinta kita kepada harta melampaui batas. Kita nak kumpul. Orang nak kata kaya kan, kumpul dan akhirnya
menyebabkan kita mengumpulkan harta kita itu pada waktu kita nak mati adalah untuk orang yang kita tinggal, bukan untuk kita sudahnya. Kita tak guna, harta itu milik orang lain. Baik. Memiliki pemahaman agar meyakini Allah adalah zat pemberi rezeki. Kemudian mempunyai wawasan tentang pengaruh pelaku ini di dunia, bahawa penimbunan harta selalu menderita dengan penyakitnya. Ya, penimbun harta yang mengumpulkan harta, dia kena ingat bahawa Allah dah tetapkan kepada kita rezeki. Allah dah tetapkan kepada kita rezeki, jangan takut. Banyak sedikit tu akan muncul. Tapi bila kita ni terlupa bahawa Allah yang menetap rezeki dan akhirnya kita lakukan perkara-perkara yang berdosa. Tinggalkan zakat, tinggalkan solat, itulah silapnya kita. Sedangkan Allah dah bagikan kita rezeki dengan cukup sifat-sifat bahawa waktu solat kamu ada, waktu puasa kamu ada, waktu harta zakat tu dah memang ada dah. Memang ada. Kalau Allah dah bagi sempurna tu, memang dah ada. Tapi kita yang kurangkan waktu solat kita, jadi kita tak solat, lambatkan solat, ya, itu semua adalah kesalahan kita, bukan Allah. Allah bila bagi harta sempurna dah ada dah, waktu nak zakat tu dah ada, waktu solat, waktu solat tu dah ada untuk kita di awal waktu. Kita yang melambatkannya kerana kita sibukkan dengan urusan dunia. Baik. Keenam, dari sini manusia terbahagi menjadi 3 golongan, yakni yang pertama israf, boros, taqyir, bakhil, dan iqtisad, hemat. Golongan 1 dan 2 tercela, sedangkan golongan ketiga terpuji. Pemborosan adalah melampaui batas dan membelanjakan harta baik untuk keperluan yang mubah maupun untuk yang diharamkan. Seluruh termasuk pemborosan yang diharamkan. Ya, boros terhadap harta adalah diharamkan, ya. Maksudnya dibelanja dengan cara yang tak betul. Perbelanjaan yang tidak berhemah yang dikatakan. Ya, dia boros, dia bagi, lepas tu habis. Ya, ataupun dia belanja dalam perkara yang tidak dibenarkan syarak, habis, maka hukumnya haram. Kemudian yang kedua, bakhil, tak bagi pula, tak bagi sampai dia mati pun haram. Okey. Takhir atau bakhil adalah mengurangi pengeluaran wang, pengeluaran yang wajib ditunaikan atau pengeluaran menurut standard kebiasaan. Bakhil, terlampau sangat bakhil. Ya, sampai nak bagi pun berkira sangat, ya, melampaui batas sehingga keluarga pun diambil kira. Itu yang Hindun mengadu kepada Rasulullah SAW terhadap kisah Abu Sufyan yang bakhil. Ya, yang pernah kita bicarakan, harta suami, harta isteri, apa hukumnya? Ya, bila kita sebut harta suami, isteri boleh ambil tak? Dah tentu semua muslimat menjawabkan boleh. Terus serentak, masya-Allah. Ya. Harta isteri boleh tak lelaki ambil? Tak boleh, serentak juga. Bukan begitu. Ya. Okey. Harta isteri memang lelaki tak boleh ambil. Suami dia tak boleh ambil, melainkan minta izin. Ya. Dan harta perempuan juga, harta suami juga, isteri tak boleh ambil. Dia kena minta izin. Kecuali kewajipan yang dikeluarkan mesti. Yakni nafkah mesti si suami keluarkan. Kalau tak keluarkan, dia kedekut, maka di situlah isteri-isteri boleh ambil harta suami dalam kadar keperluan. Dan ingat tu, dalam kadar keperluan. Misalnya dah tak baju, dah cari barai, ya, lalu suami tak belikan baju, maka boleh dia belikan baju, dia ambil untuk dia belikan baju. Dia ambil untuk belikan baju dalam yang bersesuaian. Maksud baju yang menutup aurat. Bukan dia suruh beli baju tidurnya, baju bikininya, baju skirtnya, baju dah berpuluh baju pula. Itu salah. Begitu juga dalam bab makan, ambil makan yang dibenarkan. Ya, itu kalau suami kedekut. Kalau suami yang baik tu dia tak kedekut, ambil lemah, oi pakailah, sign lecek tu nak banyak mana pun. Maka itu rezekilah. Dan jangan bertanya pula, abang kalau nak ni boleh, abang kalau itu nanti tandanya boleh suami tu bagi terus di bloknya, dihadkannya lagi parah. Baik. Sedangkan untuk yang ketiga iaitu hemat dan baik dalam pengelolaan, iaitu menunaikan seluruh kewajipan yang terkait dengan harta, baik yang telah ditentu oleh Allah maupun kepada sesama makhluk. Contohnya memenuhi keperluan harian, membayar hutang,
keperluan yang lain sesuai standard yang biasa berlaku. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila melanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan mereka itu di tengah-tengah ya, antara yang demikian dalam surah Al-Furqan. Ini adalah satu sifat ibadur rahman. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, dalam bab ini amat penting kita mengetahui bahawa ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita supaya tidak kedekut dan tidak melampaui batas. Ya, dalam isu bab ini saya nasihat kepada wanita-wanita, ibu-ibu, ya, supaya sentiasa bersabar jika kekurangan pada suami. Ya, jangan disebabkan kita sudah kebiasaan hidup senang, tiba-tiba suami ditimpa kesusahan, kita menjadi karenahnya banyak dosa tu sebenarnya. Kita sampai bawa ke mahkamah, kononnya suami tidak bagi nafkah yang baik. Ittaqillah. Ya, saya katakan terus terang kepada jemaah dalam bab ini, ittaqillah. Nafkah yang diistilahkan oleh agama bagaimana perlu dipelajari supaya kita tidak mengatakan suami kita tidak bertanggungjawab hanya sekadar tak dapat makan seperti mana yang kita nak. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, nampak simple, tetapi ini yang berlaku di kalangan wanita-wanita yang membawa ke perceraian, mengatakan suami tidak mampu, sedangkan suaminya telah memberikan beberapa perkara yang mengikut syarak. Ya, mengikut syarak. Agak-agaklah kita dalam memahami apa yang agama ajar kepada kita. Kalau kita ingin hidup kekayaan, maka pilihlah suami yang kaya, walaupun dalam keadaan kekayaan itu penuh dengan kesakitan jiwa. Tetapi kalau kita memilih suami yang taat kepada Allah dengan ada kemampuan yang sekadar mana yang mampu. Kalau kaya, alhamdulillah. Kalau mampu, sekadar mana yang dimampu, alhamdulillah. Bersabar. Jadilah seorang suami yang soleh dan isteri yang solehah. Mudah-mudahan Allah berikan syurga kepada kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah disilap dari saya sendiri dan maaf akan gangguan-gangguan internetnya. Saya rasa wallahu a'lam. Saya punya broadband ni clear. Kalau ikutkan clear dia punya line, saya pun tak tahu apa sebabnya. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu